Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Okey, insya-Allah untuk fiqh Taharah bagi tahun 2 hari ni kita teruskan dengan tajuk yang ke-10. Apa itu tajuk yang ke-10? Perkara-perkara makruh dalam berwuduk. Perkara makruh dalam berwuduk. Yang sebelum ni kita belajar tentang waktu yang disunatkan untuk berwuduk. Okey. Nampak hadis ni panjang kan? Okey, jom kita baca. Okey, sabda Nabi Muhammad SAW. Dia kata apa? Anna Humrana maula Utsmana akhbarahu anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a bi wudu'ihi fatawadda'a faghasala kaffaihi salasa marrah summa madmada was tansara summa ghasala wajhahu salasa marrah summa ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi salasa marrah summa ghasala yadahu al-yusra misla zalik summa masaha ra'sahu summa ghasala rijlahu al-yumna illa al-ka'baini salasa marrah summa ghasala al-yusra misla zalik summa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a nah wudu'i hadza summa qada faraka'a rak'ataini la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Riwayat Bukhari. Panjang kan? Ini hadis. Ini namanya hadis daripada riwayat Bukhari. Okey. Kita tengok gambar kat bawah ni. Dia kata apa? Adik-adik, tahukah kamu perkara makruh ketika berwuduk? Siapa boleh bagi tahu? Ustaz dia tanya dekat anak-anak dia. Okey, kita tengok apa maksud hadis yang panjang ni dekat muka surat sebelah. Okey. Okey, kita tengok sekejap. Okey, dia kata apa dekat sini? Maksudnya, Hamran hamba Utsman bin Affan menceritakan bahawa Utsman minta air untuk berwuduk. Mulanya dicucinya kedua telapak tangannya 3 kali. Okey, basuh telapak tangan 3 kali. Sesudah itu berkumur dan memasukkan air ke hidung. Kemudian mencuci muka 3 kali. Sesudah itu mencuci tangan kanan hingga ke siku 3 kali. Sesudah itu mencuci tangan kiri seperti yang kanan. Kemudian menyapu kepala. Kemudian mencuci kaki kanan hingga kedua mata kaki 3 kali. Basuh 3 kali kan? Wuduk kita basuh 3 kali kan? Kemudian mencuci kaki kiri seperti yang kaki kanan, yang kanan. Sesudah itu dia berkata, seperti itulah aku lihat Rasulullah SAW berwuduk. Sesudah itu Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang berwuduk sepertiku ini dan kemudian dia solat 2 rakaat tanpa bercakap dengan dirinya sendiri, iaitu tanpa berangan, diampuni Allah dosanya yang lalu. Apa solat yang dikatakan dekat sini adalah solat sunat wuduk. Maksudnya lepas kita ambil wuduk, kita boleh buat solat sunat wuduk. Niat kita sama seperti solat sunat duha, tapi kita niatkan saja aku solat sunat wuduk 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey. Ni solat sunat yang dikatakan oleh Rasulullah. Okey. Okey. Dah faham kan kisah dia? Ni kisah yang tentang sahabat Nabi. Betul kan? Jadi kita tahu macam mana wuduk. Maksudnya apa yang kita buat sama seperti kita ikut seperti yang Rasulullah SAW berwuduk. Okey. Okey, seterusnya dekat sini dia kata apa? Baiklah. Kata ini maksud hadis yang dibaca. Okey, ini yang tadi yang Ustazah cerita tadi. Ini yang Ustazah cerita tadi lah. Maksud hadis kan? Maksud hadis tu. Okey, seterusnya. Cuba adik sebutkan perbuatan yang dikatakan makruh. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok sini. Perkara makruh ketika wuduk. Okey, apa perkara-perkara makruh ketika wuduk? Nampak tak berwarna-warni kat sini? Tada! Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang pertama, membazir air. Bila kita ambil wuduk, jangan kita terus buka besar air tu. Kita buka sederhana. Tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Cukup untuk kita ambil wuduk. Jangan membazir
air. Kerana apa? Membazir tu amalan siapa? Ustaz dengan ustazah suruh cakap membazir tu amalan siapa? Amalan syaitan. Yang kedua, mendahulukan bahagian kiri. Itu perkara makruh. Kita ambil sembahyang, kita kena bila kita berwuduk, kita kena dahulukan bahagian kanan. Semua kanan. Daripada tangan, telinga, kaki, semua kanan. Tak ada yang kiri. Okey? Mendahulukan bahagian kiri. Ini dah kira perkara makruh. Tak boleh. Adakah kita kalau makan, kita guna tangan kiri, lepas tu baru tangan kanan? Tak ada kan? Kita mesti guna tangan kanan. Sama juga macam kita pakai baju. Kita tak boleh masuk tangan kiri dulu. Kita kena masuk tangan kanan. Buka baju daripada tangan kiri. Okey, yang kedua. Mengelap air wuduk. Bila kita dah ambil wuduk, kita lap muka kita, kita lap tangan kita. Biar je kering. Jangan lap. Okey. Yang ketiga, meminta orang lain ambilkan wuduk. Macam mana ni? Kecuali kepada orang yang sakit. Contoh dia sakit. Dia minta orang tolong untuk spray kan. Contoh dia tak boleh nak bangun kan. Itu tak apa. Tapi kalau kita yang masih sihat, kita tak boleh minta orang lain untuk ambilkan wuduk kita. Kita yang kena bangun sendiri ambil wuduk. Okey? Seterusnya, berkumur secara berlebihan. Berkumur berapa kali? 5 kali? Berapa anak-anak berkumur? 3 kali je. Jangan sampai 7 kali. Jangan banyak sangat. Tu dah berlebihan dah tu. Jadi kita ambil 3 kali saja. Okey? Seterusnya, bercakap ketika berwuduk. Time berwuduk tu, dia jumpa kawan dia sebelah. Tadi makan sedap kan? Nampak tu. Mana boleh bercakap? Tak boleh bercakap ketika berwuduk. Okey? Dan yang seterusnya, melebihi 3 kali basuhan. Tak boleh lebih 3 kali. Setiap anggota badan kita dah ditetapkan untuk sekurang-kurangnya 3 kali. Tak boleh lebih daripada 3 kali. Okey? Ini adalah perkara-perkara makruh ketika wuduk. Ada berapa? Ada 7. Okey? Jadi untuk tugasan, Ustazah minta anak-anak hafalkan sekurang-kurangnya 4 perkara makruh ketika berwuduk. 4 daripada 7 ni, hafalkan 4. Apa perkara-perkara makruh ketika berwuduk. Okey? Lepas tu tengok dekat sebelah aktiviti 1. Okey, tengok warnakan perkara makruh ketika berwuduk. Apa perkara-perkara makruh kat sini? Okey, warnakan. Okey, apa perkara-perkara makruh, warnakan. Seperti yang tertulis dekat belakang ni. Okey. Jadi untuk tugasan yang pertama, hafalkan 4 perkara makruh ketika wuduk. Dan yang kedua, buat aktiviti 1. Okey. Jadi yang dah siap, bagi yang dah siap, boleh hantar dekat nombor WhatsApp Ustazah. Okey, jangan dekat grup Telegram nombor WhatsApp Ustazah. Okey. Okey, terima kasih anak-anak untuk hari ni. Assalamualaikum.